Okey, seterusnya kita pergi kepada kesan negatif blok ekonomi dan penjajahan perdagangan. Okey, so dia ada 6 kesan negatif. So yang pertama kesan negatif dia adalah menyebabkan kegawatan ekonomi. Okey, so aliran masuk modal antarabangsa yang terlalu banyak, okey, menyebabkan sistem kewangan kita ni akan menjadi mudah terkesan dan menjadi kurang stabil. Mudah ubah ni maknanya dia senang terkesan dengan apa-apa situasi yang berlaku, dia mudah terkesan sebab aliran masuk modal antarabangsa ni maknanya modal daripada negara luar akan masuk ke dalam negara kita. Okey, dia akan menyebabkan sistem kewangan kita ni akan cepat terkesan dan juga akan kurang stabil. Ini kerana sekiranya berlaku apa-apa situasi ekonomi yang tidak baik, contohnya macam kemelesetan ekonomi yang mengakibatkan keseluruhan negara di dunia akan terkesan. Jadi dia akan menyebabkan negara-negara ni akan menarik balik modal tu keluar daripada negara kita kan. So bila dia menarik balik modal itu, dia akan menyebabkan situasi yang sangat teruk kepada negara kita kan? Kerana kita terlalu bergantung kepada modal daripada luar kan. Jadi bila penarikan modal ni akan menyebabkan ekonomi kita akan jatuh, akan terjejas, akan tergugat. Industri kita banyak kilang-kilang, syarikat-syarikat akan tutup, berlaku pembuangan pekerjaan, kadar pengangguran akan meningkat, dan kita juga akan meningkatkan beban hutang kita, kepada luar negara tu secara peningkatan hutang luar negeri kita pun akan semakin meningkat. Sebabnya kita terpaksa berhutang dengan syarikat-syarikat, kita kena bayar balik hutang kan. Okey, jadi ini menyebabkan keadaan yang tidak baik di mana terlalu bergantung kepada modal asing ini. Modal antarabangsa ni pun sangat tak bagus. Kiranya berlaku apa-apa kepada ekonomi, dia akan menyebabkan kesan negatif kepada sebuah negara itu. Okey. Alright, seterusnya adalah tekanan ekonomi dan beban hidup orang golongan miskin. Okey, bila dia wujudnya blok perdagangan, blok ekonomi ni, so dia akan menyebabkan kita bukan sahaja menghapuskan tarif, kita menghapuskan sekatan lain seperti subsidi, di mana subsidi ni adalah bantuan kepada golongan, bantuan kepada pengeluar tempatan kan. Kita juga akan menghapuskan kota. Kota ni untuk tujuan untuk mengelakkan lambatkan barang kan. Okey, so ni menyebabkan contoh macam kalau kita tarik balik subsidi, harga barang akan naik. Okey, bila harga barang naik, so ni akan menyebabkan kos sara hidup pengguna akan meningkat. Okey, lebih-lebih kalau barang tu adalah barang keperluan. Contohnya macam kita tengok kat sini, dia kata harga ubatan dan barang-barang farmasi akan meningkat disebabkan oleh barang-barang ni masuk tanpa kawalan. Okey, so dia akan meningkatkan kos perubatan. Harga-harga ubat pun akan meningkat. So ni akan meningkatkan kos perubatan, dan bila kos perubatan meningkat, okey, dia akan memberi kesan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Okey, dia akan memberi kesan membebankan golongan-golongan yang berpendapatan rendah sebab tidak mampu untuk membeli ubat-ubat yang harga yang terlalu tinggi kan. Okey, sebabkan kalau sekarang kerajaan yang memberi subsidi kepada ubat-ubatan. Okey, so sekiranya sekiranya subsidi ini ditarik, so harga ubatan akan naik terlalu tinggi dan dia akan menyebabkan kesan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Okey, seterusnya adalah corak penjajahan baharu ekonomi. Okey, terlalu membuka pintu kepada perdagangan, okey, akan menyebabkan berlakunya kuasa monopoli, akan wujudnya sebuah negara itu menguasai pasaran kita kerana dia akan menguasai pasaran kita disebabkan barang dia murah barang dia berkualiti, jadi pengguna pun suka kan. Jadi dia akan menyebabkan dia menguasai ekonomi kita, dia akan monopoli ekonomi kan. Okey, so kekayaan sumber ekonomi negara membangun akan dikawal oleh pemodal asing yang hanya mengutamakan keuntungan semata-mata. So negara-negara yang maju ni, dia hanya fikir untuk mengawal keuntungan saja. Jadi bila dia akan mengeksploitasi, dia akan gunakan semua sumber-sumber ekonomi kita ni untuk keuntungan je. Dia tak akan fikir dah untuk kebajikan ke, untuk sosial ke, untuk menjaga kepentingan golongan berpendapatan rendah, tak ada Jadi kita ni dia akan menggunakan sepenuhnya sumber-sumber ekonomi kita untuk dia mendapatkan keuntungan.
So dia juga akan salah guna kan, dia akan membayar gaji rendah, mendiskriminasi diskriminasi pekerja tempatan kita dengan bayar gaji yang rendah okey. So yang ni, situasi ni dia akan menunjukkan kuasa monopoli syarikat firma asing ni ke dalam ekonomi kita. Okey, jadi dia akan menindas syarikat firma-firma tempatan dan dia akan menguasai ekonomi. So ini akan menjejaskan, dia akan menjejaskan ekonomi sesebuah negara tu. Okey, seterusnya adalah masalah lambakan barang. Lambakan, okey, contohnya kita dah tak ada kuota, sekarang dah tak ada. Tadi lambakan barang akan masuk ke dalam sebuah negara itu. Lebihan banyak barang untuk contohnya macam China, dia menghasilkan barang yang banyak dan dia akan letakkan pada negara kita. Jadi barang itu akan berlaku lambakan. Jadi bila berlaku lambakan terlalu banyak, harga barang tu akan jatuh. Konsep penawaran, bila barang terlalu banyak, penawaran banyak, harga barang akan jatuh. So bila harga barang jatuh, dia akan menyingkirkan pesaing-pesaing dia. Pesaing-pesaing dah tak boleh nak bersaing dah sebab harga barang jatuh. So bila dia berjatuh, dia dah menguasai ekonomi kita, dah monopoli ekonomi. So yang ini kesan negatif juga kepada negara kita bila wujudnya banyak sangat barang import yang terlalu banyak dengan dijual dengan harga yang murah dan at the same time dia tak berkualiti. Ada juga yang tidak berkualiti. So yang ni dia akan menjejaskan industri tempatan kita kan. Dia akan menjejaskan pendapatan, peluang pekerjaan kita kan. Okey, peluang pekerjaan peluang pekerjaan akan semakin berkurang kan. Sebab apa? Sebab firma industri tempatan dah tak boleh bersaing dengan barang-barang import. Okey, seterusnya adalah pencemaran budaya tempatan. So budaya-budaya yang tak sesuai pun akan turun masuk ke dalam negara kita kan, melalui internet dan televisyen kan. So kenapa? Sebab ada juga barang-barang yang masuk tu tidak kena dengan budaya kita kan. Ada juga syarikat-syarikat yang membawa budaya yang tidak baik dekat negara kita, budaya yang bertentangan, contohnya macam LGBT kan, budaya ni tak bagus. Ada juga syarikat yang menyokong kan benda ni. Jadi benda ni, budaya ni bertentangan dengan agama, bertentangan dengan budaya tempatan kita. So dia akan menyebabkan pengaruh itu meluas kepada sebuah negara tu kan. Jadi dia akan menyebabkan ramailah golongan-golongan yang akan terpengaruh dengan budaya-budaya tu. Okey, jadi sesebuah kemasukan firma asing, barang-barang kemasukan pekerja-pekerja tempat ni akan turut mengakibatkan budaya tempatan tu akan semakin terjejas. Okey, seterusnya adalah ancaman kepada industri muda tempatan. Okey, alright. So macam kita cakap tadi, macam monopoli, kita kata monopoli, dia dah monopoli ni dia dah menguasai pasaran kan. Dia menyebabkan pesaing-pesaing dia tak boleh nak bersaing dah. Okey, so bila dia dah monopoli kan, dia dah boleh menguasai pasaran kan, letak harga yang rendah. Jadi dia akan menyingkirkan firma-firma tempatan kita. Jadi firma-firma tak boleh bersaing, jadi terpaksalah pekerja tempatan kita akan buang kerja kan. Jadi dia mendapatkan kesan negatif kepada negara kita. Okey, cuba kita tengok kat sini kan. Contohnya macam bidang automotif kan, kewangan dan pengeluaran ubat-ubatan ni memang dikuasai oleh negara maju. Jadi menyebabkan pengeluaran tempatan tak boleh nak bersaing dah. Jadi ni akan menyebabkan kita akan tak boleh bersaing tak boleh bersaing dan menyebabkan kesan negatif kepada industri muda tempatan. Okey, itu sahaja.